Jangan. Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Terima kasih pada anda yang sedang bersama dengan kami mendengar Misteri Jam 12 setiap tengah malam secara langsung di ruang udara Ria 897. Pelbagai pengalaman telah pun dikongsi setiap hari. Banyak pengalaman-pengalaman misteri yang diketengahkan. Tapi peringatan pada semua, jangan mudah percaya, jangan terlampau taksub dan jangan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Anggaplah MJ12 hanya sekadar hiburan. Dan sekiranya kalau anda ingin ketahui, anda rujuklah pada pakar, pada mereka yang lebih arif dalam dunia mistik ini. Saya akan mula baca kisah yang pertama pada tengah malam ini. Datang daripada Encik Ali. Assalamualaikum Kisi dan juga para pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Ini adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku pada diri saya. Kata Encik Ali, saya kehilangan isteri saya. Pada waktu itu, ini adalah pengalaman yang saya tak dapat lupakan sampai ke saat ini. Jadi anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya akan bacakan kisah Encik Ali dalam masa beberapa saat. Sementara saya betulkan audio sebentar nanti.
Kisah Cik Ali yang dikongsi pada saya, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Setelah saya kehilangan isteri saya cuba banyak benda untuk mendapatkan isteri saya kembali. Maaf cakap Casey, saya sampai mendengar nasihat daripada orang-orang yang salah. Saya sampai mendapatkan nasihat daripada pakar-pakar perubatan yang mana katanya, aku boleh bawa balik isteri kau. Tapi dengan satu syarat, kau kena ikut apa yang aku sarankan. Kalau kau buat, kau boleh bersama dengan isteri kau setiap hari. Saya berjumpa dengan pakar yang katanya boleh membantu saya. Apabila saya berjumpa dengan pakar ini, katanya dia boleh tolong saya, isteri saya boleh dengan saya setiap malam, setiap hari, Casey. Kata Encik Ali. Anda bayangkan mendengar Harapan 97 FM. Sampaikan saya macam tak percaya. Dan waktu itu, setelah kehilangan isteri, pastinya kita inginkan orang yang kita sayang tu sentiasa bersama dengan kita. Saya tak kisah Casey tentang apa hukum hakam. Sebabnya kita dah rindu dan sayang sangat. Sehari, 2 hari, 3 hari. Sampaikan masuk hari yang keempat dah tak tahan. Saya jumpa dengan pakar ni. Tolonglah saya nak isteri saya balik. Saya takkan beritahu orang lain. Saya seorang je yang tahu. Kata Cik Ali. Anda bayangkan. Bila saya berjumpa dengan pakar ni, dia minta saya sikat yang arwah pernah pakai. Saya tak boleh sebutkan semua takut pula nanti ada yang terikut ya. Sikat yang arwah pernah pakai, yang mananya sikat tu ada rambut arwah. Ada beberapa barang yang lain termasuk gambar arwah. Gambar tu tak boleh gambar side profile. Dia kena gambar yang cukup sifat daripada rambut sampai ke kaki. Dia nak gambar tu. Dan ada benda-benda yang lain lah. Jumpa dengan pakar, saya mula datang ke rumahnya. Dia mula melakukan upacara, dipanggil upacara bangkit. ... Jadi, ketika upacara ini, anda bayangkan ketika upacara ini, dia memuja-muja arwah isteri saya dengan nama penuh tapi tak gunakan nama bapa. Menggunakan nama ibu kepada arwah isteri saya.
Dan katanya selepas itu ambil gambar yang dimasukkan dalam kain. Letak gambar ni dengan bungkusan dalam kain ni bawah bantal. Setiap malam isteri kamu akan datang. Dia akan tidur dengan kamu. Kamu seolah-olah tidak kehilangan isteri. Tapi katanya dengan syarat. Saya tanya syaratnya apa? Syaratnya kamu mesti bermalam dekat rumah aku kat sini. Saya pun tanya buat apa? Kalau kamu nak jumpa isteri kamu yang dah meninggal, kamu kena tidur dengan jin yang aku pelihara. Jin ini akan membuka hijab kamu yang tak pernah dibuka ni, akan dibuka hijab kamu supaya kamu boleh nampak isteri. Kalau kamu tak tidur bermalam dengan jin yang aku simpan, kamu tak akan boleh nampak. Tak akan boleh nampak. Jadi, saya pun pada waktu itu terfikir-fikir. Baiklah, Tok. Saya buat. Saya buat. Bagus. Kalau kau dah setuju, bagus. Hari Khamis malam Jumaat aku jumpa kau dekat rumah aku. Ya. Kau datang sini. Nanti aku siapkan bilik tidur kau. Malam tu kau tidurlah dekat katil. Tapi sebelum tidur adalah bacaan-bacaan upacara yang kau kena lalui. Sebab kalau kau tak tidur dengan jin peliharaan aku, kau tak akan boleh nampak isteri kau. Baiklah, Tok. Kesi beberapa malam kemudian saya datang ke rumah Datuk ni. Masuk dalam rumahnya, asap kemenyan bukan main tebal. Kemudian dia datang, sekarang tanggalkan pakaian kau, kau ambil kain ni, pakai kain ni sudah. Dia mula melakukan sesuatu, sembuh dekat tubuh saya dari belakang. Puh, puh. Baguslah. Sekarang kau boleh duduk dalam bilik ni. Jangan takut. Kau takkan nampak dia. Tapi dia akan tidur dengan kau. Ya? Ingat. Sebelum subuh jangan keluar dari bilik ni. Kau kena duduk dalam sini. Dan kita mulakan sekarang. Ikut aku baca. Saya baca kisah ikut dia. Masuk dalam bilik, saya baring dekat atas katil. Memanglah tak nampak ada hantu pun. Akhirnya saya tertidur, Casey, terlelapkan mata. Dalam tidur saya didatangi oleh seorang wanita yang cantik sangat. Yang cantik, yang manis. Yang mana pendengar Ria 897 FM? Wanita ini memegang tangan saya dan kami telah pun melakukan sesuatu dalam tidur saya. Casey, saya terbangun pukul 4 pagi. Saya masih tidur dalam bilik tu, tapi mimpi saya seolah-olah macam betul, Casey. Selepas subuh, Datuk tu buka pintu, katanya, Ali, bagus. Malam ni kau balik rumah, kau akan dikunjungi oleh isteri kau, ya? Saya kena buat apa, tu? Tak payah buat apa-apa pun, kau dah buat semua. Kau tunggu je lah. Tapi ingat, bungkusan ni bawah bantal. Jangan sampai orang nampak. Kalau orang nampak, nanti akan terputus hubungan kau dengan isteri kau. Dah tak boleh buat lagi dah. Ya, tu. Saya pun balik ke sini, letak bawah bantal. Malam tu rasa gairah sangat. Bangun, duduk. Duduk, bangun. Masih dalam bilik. Sampaikan penat tertidur, Casey. Memang benar isteri saya datang. Dalam tidur saya. Isteri datang dekat tingkap. Dalam keadaan isteri saya ni berkafan, Casey.
berkafan. Saya tak takut pun tengok isteri. Kemudian isteri saya kata, "Bang, abang. Eh, sayang. Masuk, masuk. Terima kasih, bang." Isteri saya masuk dari tingkap, baring dekat atas katil dalam keadaan berkafan, Casey. Saya langsung tak ada perasaan takut. Kemudian pendengar Ria 897 FM. Dia tidur dengan saya malam pertama, malam kedua, dan setiap malam saya bersama dengan isteri. Daripada minggu masuk bulan, kata Encik Ali daripada bulan masuk lagi bulan, berbulan, dan sampai bertahun, Casey. Saya ni dah kehilangan isteri saya meninggal dunia. Jadi selepas hampir setahun lebih isteri saya meninggal, nak hampir-hampir 2 tahun lah, Casey. Ibu saya datang. Ali, mak nak tanya ni, kau tak nak ke cari pasangan hidup? Saya tengok mak saya. Mak, apa mak cakap? Dayah tu baru meninggal, mak. Baru meninggal apa, Ali? Dah nak masuk 2 tahun dah. Bukan apa. Kau dengan Dayah pun tak ada anak. Tak ada pewaris nanti. Biarlah ajal maut di tangan Tuhan. Dia dah pergi meninggalkan kau. Kau harus teruskan kehidupan, Ali. Mak nak kau ada keluarga. Tolonglah. Jadi akhirnya, Casey, saya bergaduh dengan mak saya. Saya mati-mati tak nak ada pasangan lain. Dari 2 tahun masuk tahun ketiga, Casey, saya tidak berpasangan sebab hidup saya senang. Setiap malam isteri saya datang, temankan saya, tidur dengan saya. Setiap malam, Casey. Cuma hanya pada satu hari, saya solat di salah sebuah masjid di Singapura. Kebetulan ada seorang ustaz. Beliau adalah pakar perubatan Islam. Dalam pakar perubatan gangguan jin dan syaitan. Beliau telah pun diundang oleh masjid tu untuk bercakap kepada para jemaah selepas solat Isyak berkenaan dengan khurafat dan sebagainya. Saya waktu tu solat Isyak, saya pun duduklah dengar. Habis saja, kemudian dia menghampiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini boleh saya bercakap dengan awak sekejap? Boleh, Ustaz. Kemudian Ustaz ni mula bercakap dengan saya. Mula bertanya bagaimana saya. Dan saya pun beritahu, saya Alhamdulillah hidup sekarang seorang diri, tak ada isteri. Tapi saya bahagia, Ustaz, walaupun tak ada isteri. Baguslah. Dan kemudian Ustaz ni mula bertanya tentang amalan-amalan saya, apa yang saya pernah buat. Kemudian masuk bab ni, bab tu, sampaikan satu tahap Ustaz ni berkata dengan saya, begini sebenarnya, dari tadi awak datang ke masjid ni, saya nampak ada perempuan tua ikut awak dari belakang. Ibu saya, maksud Ustaz? Saya tak rasa tu ibu awak. Sebab bila awak masuk ke dalam pekarangan masjid, awak tengok dekat pagar tu. Nampak pagar masjid? Nampak, Ustaz. Dia masih dekat situ tengah tunggu awak nak keluar. Saya tak rasa tu ibu awak kan? Awak nampak tak? Ada perempuan dekat situ? Tak nampak, Ustaz. Saya rasa tu pendamping awak tu. Bayangkan pendengar Ria 897.
Ustaz tu lalu menawarkan saya, kalau saya nak tolong awak boleh tak? Tolong apa Ustaz? Tolong awak sebab awak ni saya tengok ada masalah. Masalah tak adalah Ustaz, cuma saya rindu dengan arwah isteri. Tapi Alhamdulillah sekarang dah tak rindu sangat dah. Apalah. Saya cuba tolong awak sekejap sekarang boleh? Boleh Ustaz. Jadi pendengar Ria 897 FM. Jadi pendengar Ria 897 FM. Waktu tu juga ustaz tu ajak saya masuk satu bilik dekat masjid. Dia tutup pintu dengan dua orang pegawai yang katanya minta izin boleh tak kalau pegawai ni duduk sini untuk saksikan apa yang sedang dia buat sebagai saksi. Jadi dia kata, boleh Ustaz, saya pun duduklah dalam bilik ni. Ustaz ni mula kisi. Mula pegang tangan saya, kemudian dia pegang tangan, dia mula baca. Dia baca. Saya tak tahu, saya lupa apa yang berlaku sebab waktu tu saya dah tak ingat dah. Yang menceritakan ini adalah ustaz ni dan pegawai masjid yang menjadi saksi. Katanya, bila ustaz mula membaca, saya mula menggeliat. Mata saya mula terbeliak. Mata saya mula terbeliak memandang ke arah ustaz tu dengan jelingan dan saya tiba-tiba bercakap, "Apa urusan kau dengan aku?" Dah agak dah. Dah agak. Apa urusan kau dengan dia? Kenapa kau ketawa? Aku tanya kau, urusan kau dengan apa? Apa dengan kau urusan kau dengan dia? Dan ustaz tu terus membaca. Saya naik berang jadi marah. Dipendekkan cerita. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya melawan ustaz. Ustaz pegang tangan saya tak lepas. Saya cuba tarik. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ustaz baca. Saya terpekik kesi. Terpekik. Sakit! Tiba-tiba saya bangun daripada duduk. Saya pegang tangan saya dipegang ni dari duduk, saya terus bangun Casey. Bangun dan saya cuba lawan dan tarik. Ustaz ni sampai dibantu oleh dua orang masjid untuk pegang tangan saya supaya jangan dilepaskan. Casey, saya terus pingsan dalam beberapa minit kemudian. Ustaz kejutkan saya bangun, minum air ni. Saya minum air putih yang katanya dah dibaca. Jadi pendengar Ria 897. Saya duduk. Ustaz kata, saya rasa awak perlukan bantuan rawatan selanjutnya.
Kenapa Ustaz? Tadi bila saya bercakap dengan sesuatu yang mendampingi awak ni, awak ada dapatkan bantuan seseorang untuk berjumpa dengan isteri yang dah meninggal. Aduh Ustaz. Patutlah. Jangan bermain dengan api. Yang dekat luar tu tadi, itu pendamping awak. Awak kena hati-hati. Casey, sampai ke hari ini, saya masih lagi dirawat. Walaupun saya dah lupa tentang arwah isteri, bukan lupa begitu saja. Dia masih dalam ingatan, tetapi lupa untuk dia balik ke pangkuan saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya akur dan saya sedang mendapat rawatan sebab saya sudah tidur dengan jin. Dan jin ini anggap saya sebagai suaminya. Bukan senang nak berpisah dengan jin yang saya sudah meniduri. Terima kasih. Dan doakan saya semoga saya cepat-cepat sihat, Casey. Selamat tengah malam, pendengar Ria 897 FM. Isteri jam 12 malam. Isteri jam 12. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Tinggi cakap, I gatal. Okay, boss. To set the record straight, you know what I mean? Dia tak gatal sangat. Dia tak flirtatious gila. Tapi dia gatal sikit kan. Apa Normal maksud dia kan? gatal sikit tu, bos? Yelah macam tadi kat pergi Mandy pun seperut yang wangi. Apa cerita? Jangan lupa bersama dua budak nakal Niti Baizura dan Hassan Shri setiap Rabu. 7 hingga 8 pagi di Ria 897 FM Rancangan 1 jam ini dibawakan untuk anda. oleh KNP Trading Private Limited. Jangan gatal-gatal Ria 897 FM. They're stealing our Misteri Jam. Okey, Misteri Jam 12 di Ria 897 FM bersama dengan saya Casey pada tengah malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang sedang mendengar dan berkongsi pengalaman melalui aplikasi WhatsApp. Ya, ada yang kirimkan kepada saya. Jangan lupa kalau ada kisah boleh kirimkan melalui voice note. Saya akan cuba bacakan ataupun ketengahkan voice note anda dan saya akan berkongsilah kiriman-kiriman voice note yang anda kirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Hanya kiriman voice note akan saya baca ataupun ketengahkan. Ada yang kirimkan voice note, langsung saya tak boleh tekan butang play. Langsung. Sebab tu saya tak boleh ketengahkan voice note anda. Ya, saya tekan play, dia tak langsung tidak play button ni seolah-olah tidak memainkan voice note anda. Jadi mungkin boleh gunakan cara yang lain ya. Ingat voice note anda ada yang kirimkan boleh saya dengarlah yang anda kirimkan voice note di Ria 897 FM. Baik, kalau sudah bersedia, saya nak berkongsi pengalaman-pengalaman anda melalui voice note dalam Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Assalamualaikum, Kak Tanglin. Kat belakang. Aku tadi tegur dia pun sahut. Tak seram sangat tapi boleh lah. Tinggal di kawasan Johor Bahru dekat Kuli. Ya Allah, Casey. Allah nak Casey.
Nasib baik di rumah apa semula. Saya akan ketengahkan voice note yang pertama pada tengah malam ini. Sekali lagi ingat, kalau ingin kirimkan voice note anda, jangan terlalu dekat dengan telefon. Bila anda bercakap tu nanti bunyi berangin dan bunyi popping, agak bising sedikit. Jadi harap dapat anda rakamkan ya dengan dalam keadaan yang tidak bising, dan jauhkan diri dari kipas dan juga speaker phone tu jangan terlampau dekat dengan mulut anda. Sampai saya nak cerita pada satu malam tu saya ada baru balik daripada kedai lah. Saya pergi kedai nak beli makanan, nak bungkusan. Lepas tu masa nak balik tu dia ada dua jalan nak pergi rumah saya. Satu tu ikut jalan belakang. Jalan belakang tu memang amat gelap lah. Lampu ada tapi dua je. Lepas tu dekat dengan jalan belakang tu ada pokok pisang yang banyak sangat isi. Memang banyak sangat. Dan tempat tu memang gelap lah, tempat ada pokok pisang tu. Mula-mula saya mengambil keputusan nak lalu jalan depan, jalan yang terang, memang orang lalu lalang. Tapi sebabkan ikut jalan belakang tu lagi dekat nak pergi rumah saya pun nak cepat. Jam waktu tu nak dekat pukul 10. So saya cepat-cepat lah jalan ikut jalan belakang tu je. So tengah jalan-jalan saya terasa macam ada something bagi saya. Macam taklah bulu rumah tengkuk saya ni tiba-tiba saja berdiri bang. So saya macam terpaku sekejap, macam terpaku kaki bang. Lepas tu saya cuba baca istighfar, dan bila saya pandang ke kiri saya, kat kiri saya tu adalah pokok pisang yang banyak saya cakap tu. Alangkah terkejutnya apabila saya nampak di salah satu pokok pisang tu saya ternampak ada makhluk gula. Ya Allah, Casey, Allah je lah yang tahu, Tuhan je lah yang tahu. Saya pun takut masa tu. Ya, memang seram lah, Casey. Nasib baik di rumah apa semula, tak ada kena gangguan kat rumah semua. Itu je lah, Casey, kisah yang saya nak sampaikan malam ni. Terima kasih pada kiriman voice note kepada saya melalui aplikasi WhatsApp Ria 897 FM. Yang ini kiriman daripada saudara Ahmad Madi. Katanya di sini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Madi nak berkongsi peristiwa pengalaman yang berlaku pada saya, dan inilah kejadian yang dikongsi sama benar ataupun tidak. Ingatlah peringatan pada semua, jangan mudah kita percaya. Tapi kisah Ahmad Madi ni, beliau menceritakan kejadian ini berlaku di rumahnya dekat kawasan Sengkang, yang mana di bawah kolong blok rumah saya pada waktu itu ada satu upacara loktang, Kisi. Wow. Upacara loktang. Ia berlaku pada waktu malam. Jadi dari rumah saya di tingkat 2 ni boleh dengar lah bunyi mainan alat muzik yang mengiringi tarian loktang, kemudian bunyi cabuk, whip Lalu saya pergi ke tingkap bahagian ruang tamu, memandang ke arah bawah rumah. Saya ternampak upacara yang sedang berlangsung, dan mereka ni boleh teruskan upacara ini sehingga jam 10 malam, paling lewat 10.30, kerana permit yang diberikan oleh pihak HDB tidak melebihi 10 malam, Casey. Jadi waktu tu dekat bawah tu bising lah, tong ting tong, bunyi cabuk, dan saya dapat lihat yang mana dia sedang menari dekat bawah, dan ada juga yang berpakaian seperti kanak-kanak kecil sedang berjoget mengikut irama yang dialunkan. Tiba-tiba, Casey, mata saya
bertentangan dengan mata orang yang kena sampuk luktang dekat kolong blok. Depan kolong blok rumah saya. Dia tengok saya dari bawah, saya tengok dia dari atas. Kemudian dia terus tunjuk Casey. Tunjuk ke arah saya. Waktu tu saya dah terperanjat. Apa yang berlaku? Dia lari Casey masuk ke kolong blok rumah saya. Saya dengan segera pergi tutup pintu rumah saya. Duduk dekat ruang tamu. Nasib baik anak dengan isteri tak ada di rumah. Dalam beberapa minit saya dengar bunyi bum, bum depan pintu pagar besi rumah saya. Saya bangun dan teropong. Dekat lubang teropong tu, yang menari dekat bawah depan pintu rumah sedang sondol pintu besi pagar rumah saya dengan kepala. Bum, bum. Naik 2 orang. Kemudian naik lagi 2 orang. Ada 4 orang. Dengan cabuk, cuba menghalang Casey. Dia pegang tangan, dia tarik. Tak nak Casey, tetap dia sondol. Bum, bum. Kenapa ni? Tak tahu apa yang dia buat, saya teropong. Kemudian benda tu tiba-tiba ke belakang dan turun ke bawah. 2 orang lelaki bawa dia turun, lagi 2 dekat atas ketuk pintu rumah saya. Tuk 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 tuk. Encik, tuk 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 tuk. Encik. Kemudian saya buka pintu depan rumah saya. Dia kata, "Encik, sorry cik untuk," katanya dia cakap dalam bahasa Inggeris lah. "Sorry encik kerana saya takutkan encik. Tadi memang tidak ada niat. Dan ini adalah angpau dari kami sebagai tanda mohon maaf." Dia serahkan saya angpau. Saya kata, "Oh, Duan. It's okay, Duan. Encik, you have to take. Ini angpau ni encik." Saya kata, tak nak. "Encik, please, ambil." Saya pun ambil angpau tu. Kemudian, "Sorry encik, apologize. I'd like to apologize on behalf of my friend," katanya. Nak minta maaf lah dari mewakili kawan-kawan. Kata, tak apa. Dan kemudian saya tanya, "Boleh saya tahu tak kenapa dia naik atas pergi rumah saya?" Dia pun tak tahu nak cakap apa. Dia kata, "We don't know encik, but we are sorry again." Dia pun turun ke bawah. Saya rasa mereka tahu jawapannya. Saya pun tutup pintu. Saya letak sampul duit tu atas meja. Saya tak berani nak tengok lagi. Saya tengok TV pula waktu tu. Kemudian saya tergerak hati angkat sampul duit tu. Keluarkan duit. Dalam Casey ada wang tunai $1,000. $1,000? Oleh kerana saya takut duit tu bukan duit yang baik, duit haram, saya ambil duit tu sejujurnya. Saya serahkan kepada sesuatu badan yang mana beliau tak nak sebutkan. Bukan nak riak dan bongkak, tapi saya memang dapat dalam sampul tu 1 keping duit $1,000. Kemungkinan dia tak nak saya buat laporan lah, sebab ia menakut-nakutkan saya. Tapi tidaklah. Kita hidup di Singapura ni ada sikap dan sifat toleransi. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Wah, itu dia kisah Kalau anda sendirilah, anda dalam situasi pengirim kita awal tadi, yang mana beliau berkongsi, beliau jadi target jadi target. Benda yang dekat bawah tengah joget luktang tu, naik atas sondol pintu rumah menakutkan anda, dan orang yang mengendalikan acara itu naik ke atas sampai bawa dia turun, yang dirasuk tu, 2 lagi ketuk pintu dan serahkan anda 1 sampul duit. Buka dalam $1,000. Apa akan anda buat? Nak tanya ni mungkin. Bolehkah kita menggunakan duit yang diberikan sebagai tanda mohon maaf sebab membuat anda rasa takut, membuat kacau. Jadi kata, take this, you must take. $1,000 Wow. Ingatkan buka dalam $50 ke $30
$1,000. Wah, luar biasa sangat-sangat. Baiklah, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Yang ini datang daripada Encik Haji Ismail. Saudara, peringatan pada semua. Rancangan ini sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Kalau ingin kepastian, anda rujuklah pada pakar. Terima kasih juga yang sedang menonton YouTube live saya dalam Misteri Jam 12. Terima kasih. Tuan Haji Ismail kata saya pernah merawat seorang wanita yang tubuhnya dirasuk oleh pocong. Saya datang ke rumah wanita ini, saya diberitahu oleh suaminya diminta untuk tolong keadaan isteri setiap malam, Casey. Dia akan duduk dekat atas katil, dia akan baring. Cara dia baring memang takut dan seram. Dia akan baring atas katil, kemudian ada selimut. Tangannya dia akan letakkan seperti orang yang dah dikafankan. Kemudian dia akan balut dirinya dengan selimut. Tak tahu macam mana dia buat. Saya datang biliknya, dia dah dibalut dengan selimut. Suaminya kata, Tuan Haji, macam ni lah isteri saya setiap malam. Anak-anak semua takut. Siapa yang balutkan dia ni? Dia yang balut diri dia sendiri. Macam mana dia balut je gini? Tak tahulah. Saya tahu dalam bilik, dia akan mengerang. Saya tutup pintu, tak nak anak-anak dengar. Nanti saya masuk bilik, dia dah dibalut dah. Kemudian, saya nampak, kata Tuan Haji Ismail, dalam keadaan dah dibalut tu, badannya akan, kepalanya akan dihentak-hentak dekat atas katil. Tak. Kemudian, saya pun masuk dalam. Saya mula melakukan apa yang patut. Saya tanya, anak-anak awak ada? Anak-anak tak ada. Dah hantar rumah mak, bagus. Bila saya baca, Casey, wajahnya dapat lihat. Air wajahnya, wajah orang yang dah meninggal dunia. Dipendekkan cerita, saya baca dan baca, makin kuat dia hentak kepala, saya minta tolong suami untuk pegang. Kuat, Casey, walaupun hanya badan yang bergerak, suami dia pun tak boleh tahan. Lalu, saya pun buka bungkusan tu, dia masih terbaring. Daripada baring, dia terus berdiri tegak, Casey. Dekat katil, dia pusingkan tubuh, pap, dia berdiri tegak. Saya kata, keluar engkau. Keluar. Jangan datang rumah ni, ini bukan tempat kau. Tuan rumah tidak izinkan kau datang ke sini. Kalau pocong saya pernah merawat, mereka rata-rata tidak akan bersuara. Yang selalu akan bercakap dengan kita, makhluk seperti Cik Pun, ataupun makhluk jin lah. Pontianak, pocong, tuyul ni semua jin, Casey. Daripada bilik, dia lompat, Casey. Isterinya dalam keadaan melompat sampai dekat tingkap dapur, Casey. Tingkap dapur, dia lompat, langgah tingkap, pak. Terus jatuh pingsan dekat atas lantai dapur rumahnya. Jadi, saya minta tolong suaminya, tolong angkat isteri masuk ke dalam. Saya pun ambil air putih, saya baca, suruh sapu dan minum. Saya tanya, macam mana boleh jadi macam ni? Suaminya kata, saya pun tak tahu. Benda ni dah berlaku dah masuk seminggu dah. Anak-anak sampai takut.
Sebab saya tengok wajah isteri saya ni berubah. Kalau masuk waktu malam, seram saya tengok dia. Tak apalah. Buat masa ni benda tu dah keluar. Nanti apa-apa awak telefon saya. Pendengar Ria 897 FM. Itu peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Dan saya sampai sekarang tertanya-tanya, apa yang membuat isteri saya jadi sampai seperti itu? Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu antara kisah yang dikongsi sama. Seterusnya saya akan mungkin anda ada kisah boleh hubungi Casey di 669-11897. 669-11897. Silakan berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Seterusnya ini daripada pengirim kita yang meminati MG12 berasal daripada Rawang, Selangor. Dari Encik Mustafa berkongsi, saya memandu pada waktu malam dengan isteri Casey. 2 kenderaan, anak saya di depan, saya di belakang, memandu 2 kereta. Tiba-tiba isteri tengah tidur, saya yang tengah memandu, ternampak tempat duduk belakang kereta anak saya. Ada orang tumpang, Casey. Anak saya dengan isterinya di depan, tapi di belakang tu memang tak ada orang. Kami dari tempat yang sama, Casey. Menziarahi makcik saudara saya yang dalam keadaan sakit tenat. Tengah balik ni, lalu dekat kawasan perkampungan rumah saya yang memang gelap. Jadi, saya ni tengah duduk memandu, ternampak dekat tempat duduk belakang. Saya sampai tengok dan tenung, betul ke ni? Tanta menantu saya. Yalah, anak saya pergi dengan isteri, kemungkinan menantu duduk belakang. Tapi mustahil ke si, sebab dari tadi kita balik ni, kita naik kenderaan, dua-dua duduk di depan. Isteri duduk depan dan anak menantu saya pun duduk depan bersama dengan anak saya iaitu suaminya. Tengah jalan nak pulang ke kampung kami di Rawang ni, ternampak di tempat duduk belakang. Saya sampaikan naikkan lampu tinggi ataupun high beam untuk lihat apa yang ada di belakang tempat duduk kereta anak saya. Saya tengok memang ada orang, Casey. Nak tanya isteri, tak boleh menegur. Saya pun diamlah. Sampai saja dekat halaman rumah, kami pun letakkan kenderaan keluar dari kereta. Saya sampai keluar ni, saya terus pergi dekat kenderaan anak, buka pintu. Kemudian saya tengok belakang. Anak saya tanya, Abah, ada apa? Oh, tak adalah. Abah tadi mungkin takut tertinggal barang. Tak ada alasan lain saya nak beri. Barang apa, Bah? Tak apa. Saya pun keluar. Isteri pun tanya, bang. Saya hanya kata saya cari barang. Masuk dalam rumah, Casey. Kemudian saya keluar lagi tengok tempat duduk belakang kereta anak saya. Memang tak nampak apa-apa pun. Pendengar Ria 897. Pukul 11 malam. Semua ada tidur. Saya belum lagi tidur. Saya berada dekat luar sebenarnya. Tengah habiskan sesuatu benda di luar rumah. Tiba-tiba saya ternampak dekat bumbung rumah jiran sebelah. Dekat atas bumbung. Macam ada benda putih sedang berdiri. Dengan jelas saya nampak benda tu
kurus tinggi sedang berdiri atas bumbung rumah jiran sebelah. Saya pun tamatkan apa yang saya buat, masuk dalam rumah, tutup pintu dan terus tidur. Siapa yang duduk di tempat duduk belakang? Itulah persoalan saya. Terima kasih, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria. Okay, testing. 1, 2, 3. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar ataupun tidak? Boleh dengar suara Casey? Kita berehat seketika. Terima kasih kerana yang reply boleh dengar. Alhamdulillah. Okay, saya tengah take a short break. Jadi saya tak boleh putarkan audio lagu sebab seperti yang anda tahu tak ada apa ni, ia akan ada copyright license. Tadi sound on air okey tak? Bagaimana dengan sound on air? Adakah anda dapat dengar kisah-kisah dengan jelas? Sekejap saya tengah masukkan sound effect untuk misteri jam 12. Okey. Saya sebenarnya tengah flu, tengah ada sesama. Baru start sesama saya. Ia bermula dengan anak-anak, kemudian isteri saya cuti sakit hari ini, esok kemungkinan. Sakit tegak, sebab tu saya minum air putih. Harap-harap okey lah Dan terima kasih pada yang menonton live, yang suka dengan MJ12. Ada beberapa kali saya nak share. Yang pertama, esok ataupun hari ni lah, pagi ni saya akan berada di sekolah SJI, Saint Joseph Institution. Saya akan berada di sana bersama dengan rakan-rakan Ria untuk school visit ataupun squad sebuah sekolah. Yang kita akan DJ Ria ni ada kalanya menerima undangan dari sekolah-sekolah ni untuk berkongsi pengalaman-pengalaman dalam dunia penyiaran.
Dan lazimnya kalau saya datang ke sekolah, saya akan ada sesi misteri jam 12, bercerita kisah seram. Dan kemudian pada bulan November, misteri jam 12 akan diadakan secara live, ya, di luar konti. Saya akan ada satu segmen MJ12 di Esplanade. Esplanade kawasan terbuka lah, tempat terbuka. Ini atas undangan daripada pihak Esplanade. Terima kasih kepada Esplanade yang mengundang saya. Saya diberi masa setengah jam untuk bercerita dalam segmen Misteri Jam 12 di Esplanade. Masuk percuma, boleh datang ramai-ramai. Nanti anda ikuti Facebook saya, Instagram ataupun Facebook Ria untuk ikuti perkembangan dan juga tarinya. Tapi pada awal November nanti saya akan berada di Esplanade untuk kisah Misteri Jam 12. Kalau tak silap selama 2 hari. Ya, dia lebih kurang dalam pukul 8.30 ya sampai pukul 9 macam itulah, ataupun 8.45 sampai 9 suku. Informasi lebih terperinci akan saya kongsi dengan anda di Esplanade. Kemudian pada bulan November juga, November, Disember macam itulah, saya akan ada diundang. Sekarang dalam perancangan, kemungkinan ia harap dapat terlaksana jugalah, sebabnya ada pihak-pihak yang sibuk, jadi kita sedang berbincang untuk camp Misteri Jam 12. Ada satu camp, jadi kita akan berkumpul beramai-ramai, kita akan bina kemah, set up tent, dan kita akan bermalam semalaman di satu kawasan di Singapura, dan kita adakan camp Misteri Jam 12. Wow. Jadi camp Misteri Jam 12 ni dibuka pada ramai, tapi ada tiket lah, kena beli tiket. Dibuka pada orang ramai, tiketnya memang harga berpatutan. Dan saya akan berada di sana pukul 12.30 malam. Kita akan sebelum tidur tu duduk mendengar kisah-kisah misteri. Kemudian pada hari ini Rabu, okey, ini dah masuk hari Rabu. Malam esok kita ada malam Jumaat special. Ini adalah malam Jumaat special yang mana saya akan berada di luar konti. Tempoh hari kan saya buat sound test kan, untuk MJ12 luar konti. Jadi saya akan berada di luar konti untuk berkongsi kisah seram di 2 lokasi. Dan saya akan juga kemudian saya akan pergi ke lokasi yang pertama. Saya akan berada di sana untuk menyampaikan kisah seram secara live. Kemudian saya akan naik kenderaan pergi ke lokasi yang kedua. Saya akan jumpa beberapa orang teman yang mana kita akan lakukan cabaran Buddy Night Walk. Buddy Night Walk esok malam, 2 orang akan berjalan dekat kawasan yang sunyi dan gelap. Saya tak nak beritahu di mana tempatnya, tapi 2 orang akan berjalan. Ini pun atas saranan daripada beberapa orang pendengar. Dan kita tengok, mereka akan masing-masing pegang kamera lah. Jadi ia akan dipaparkan di Facebook Ria. Ya, dan dari situ anda dapat lihat secara langsung mereka melakukan cabaran. Lebih kurang dalam ada Buddy Night Walk ni mungkin ada 2 pasangan, 3-4 pasangan. Kita tengoklah berapa ramai yang respon. Termasuklah beberapa orang DJ Ria yang telah pun menyahut cabaran Buddy Night Walk ini. Jadi siapakah mereka? Nanti anda akan ketahui esok malam. Jadi esok malam jangan lupa untuk dengar, ataupun kalau boleh lebih baik tontonlah di Facebook Ria. Benda ni akan dimuat naikkan ataupun akan dikongsi di Facebook Ria secara live. Ya, dan sambil-sambil saya berjalan sedang memandu ni, saya juga akan berkongsi kisah misteri. Jadi jangan lupa make a date, set a date dengan kami esok malam. Beritahu teman-teman yang lain bagi acara Misteri Jam 12 esok malam, malam Jumaat special. Jadi apa lagi itu antara highlights MJ12 ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, esok pagi akan berada di sekolah St. Joseph Institution, ataupun sekejap lagi lah pagi 10.30. Kemudian pada hujung minggu ini, hari Khamis malam Jumaat pula ada Misteri Jam 12 special. Misteri Jam 12 di luar konti. Dan kemudian ada cabaran Buddy Night Walk, Buddy Night Walk Challenge. 2 orang jalan dekat kawasan sunyi, sepi dan gelap gelita, langsung tidak ada lampu. Dan kemudian bulan November pula saya ada Misteri Jam 12 di Esplanade untuk 2 hari. Kemudian insya-Allah kalau jadi
ada camp misteri jam 12. Nanti akan saya kongsi dengan anda informasi yang terperinci. Jadi alhamdulillah sibuk dan yalah itu antara aktiviti yang akan berlangsung. Dan terima kasih kepada anda yang menonton YouTube live ini. Minta maaf tadi mungkin suara volume agak sebab tadi saya datang saya lupa nak set up. Jadi bila lupa nak set up ni tengah on air ni saya pun tak dapat dengar, kena try and error dan alhamdulillah tadi so far audio live tadi di konti bila saya baca kisah seram okey semua. Memang saya tahu awal tadi ada masalah sedikit tak dengar perlahan. Selepas tu bagaimana okey ke tak? Terima kasih Amir Hakimi. Dia katanya okey Okey. So far Amir Hakimi yang reply. Muhaimin Ahmad terima kasih. Nazi Virus terima kasih. Az-Zahara terima kasih pada anda cepat sembuh. Sasha Rina terima kasih. Hasliza Hashim, Kasim Baba, Muhaimin Ahmad, Firdaus Saleh, Haziq Aiman, Faizal Doang, Saprinia, Azman JB, Muhammad Anik, Tunku Aish Rahim, Izul Atifi, Beruang Malam. Cepatnya. Macam mana nak baca? Khairul Anwar, Operation X, Zahara, Rose Azhar, Muhammad Hidayat, DAM, Alicia. Woi. Lajunya. Apache, ya. Apache, siapa lagi? Muhammad Faiz 117, Ros Melati, Nikmuk Kebayan, nama seram Nikmuk Kebayan Wakana Izukawa, oh nama orang Jepun J Al Atas, okey, Tahang Geluk, Tunku Ashirahim, The Ghost, Syahirul Nazmir, Aziza Miznur, Mira Kis, Danang Hari dan yang lain-lain lah. Masuk macam buka paip air air. Jadi saya rasa masih mulut ni masih kelat lagi. Dan kepada yang sedang menonton, jangan lupa saya juga ada mengacarakan majlis-majlis persandingan. Kalau nak dapatkan hikmat boleh lah. Saya pernah jadi DJ ada orang Johor jemput saya, dia kahwin, dia kata nak saya jadi MC wedding. Saya pergi ke Johor jadi MC wedding dekat saya lupa nama tempatnya. Tapi terima kasih pada peminat Ria yang mengundang saya selaku pengacara. Saya pernah jadi MC di beberapa persandingan di Johor kalau tak silap. Saya ada satu tempat tu di Segamat, pernah jadi MC juga. Jadi alhamdulillah. Saya pernah kahwin nak cari MC, carilah KC sambil saya MC tu menjadi pengacara majlis, boleh saya berkongsi kisah misteri Okey, saya akan kembali kejap lagi. Anda akan dengar bunyi mungkin kalau tidak senyap je saya buka sound effect sikit lah. Jadi kasih background music ni. I'll be back. Saya nak settle something sekejap. Give me a moment.
Bersama Casey. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerangkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita kembali dalam rancangan Misteri Jam 12. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. 669-11897 berkongsi kisah di Ria 897 FM. Terima kasih pada anda yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram. Antaranya yang ada di Facebook, kita ada daripada siapa ni? Nur Syakilah. Katanya kisah MJ12 malam ni menarik, Casey. Saya sedang buat projek di rumah, nak habiskan dengan cepat ni, kemudian nak tidur. Besok kena report di sekolah. Oi, pagi pukul 9.30 nak kena sampai. Anyway, MJ12 is the best. Setiap malam menjadi peneman saya. Daripada saya sekolah menengah, saya dengar MJ12 sampailah sekarang saya melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan sarjana muda. Okey, jadi syabas dan tahniah kepada anda. Ya, kerana menjadikan MJ12 sebagai teman anda setiap malam, ya, bila anda buat homework, Dan ada juga teman-teman kita katanya, Casey, saya sedang bertugas. Ini daripada Encik Ratino. Encik Ratino kata saya sedang bertugas sekarang ini menjadi pengawal keselamatan mendengar MJ12. Seram. Saya hari ini, kata Cik Ratino dengan teman saya, Abdullah dan juga Said Mawi. Mereka bertiga sedang bertugas bersama dengan sebuah syarikat, dan MJ12 is the best. Terima kasih pada anda. Jadi itu antara kiriman-kiriman yang saya terima, dan nampaknya ada beberapa lagi yang lain. 669-11897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita ke hujung talian sekarang. Termati pula panggilan. 669-11897, silakan ingin berkongsi pengalaman. Anda boleh hubungi Casey. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Cik Mokhtar, apa khabar? Dan panggilan dari mana ni, Mokhtar? Di rumah ke? Sedang bertugas? Wow, di rumah. Dengar MJ12 pakai earpiece ke buka speaker kuat-kuat? Jadi pengalaman yang nak dikongsi sama tentang apa ni? Silakan.
Hmm. 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 Jadi terima kasih pada anda ya. Selamat selamat pagi kembali. Baik, kita akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey, dan kalau ada kisah misteri anda boleh hubungi saya di 669-11897. 669-11897, dan kisah-kisah yang diketengahkan ingatlah hanya sekadar hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Yang ini kiriman daripada Zubaida. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu pengalaman misteri yang ringkas. Awal tadi saya balik dari kerja sekitar jam 10 malam. Saya terdengar ada orang panggil nama saya 2 kali, Kisi. Saya toleh belakang, seperti yang dijangkakan memang tak ada orang. Terus meremang bulu rumah. Dan saya selepas tu saya balik masuk, saya terus balik rumah, masuk dalam rumah. Bila dah masuk dalam rumah, saya baru teringat akan sesuatu. Casey pernah berkongsi di Facebook Ria dan juga di Udara Ria, mengatakan jangan terus balik rumah. Saya sekarang dalam keadaan takut, Casey. Adakah benar jangan terus balik rumah? Adakah benda tu akan masuk ke dalam rumah saya, Casey? Sebab tadi 10 lebih malam balik kerja dengan orang panggil nama saya 2 kali, macam berbisik, Spider. Saya toleh ke belakang dan lalu takut
naik lift, bergegas balik rumah terus masuk dalam rumah. Jadi persoalannya, apa akan jadi Casey? Adakah dia dalam rumah saya? Tu soalan. Bagaimana? Apakah pendapat pandangan anda? Adakah Zubaida harus rasa takut ataupun tak ada apa-apa lah? Balik je lah, janji masuk beri salam Jadi Zubaida. Mungkin boleh tanya mereka yang arif. Saya ni hanya penyampai kisah misteri. Ya, tidak lebih dari itu. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nomor 1 radio Misteri Jam 12. Assalamualaikum dihadu para pendengar Ria 897 FM. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerangkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekarang hibur. Kita ke voice note yang dikirimkan. Voice note datangnya daripada pendengar kita, silakan. Kalau nak kirimkan voice note juga boleh kirimkan kepada saya Casey, hotline Ria 897 FM. Berkongsi pengalaman anda tidak melebihi 3 minit dan rakaman tu biar jelas supaya senang untuk mereka yang sedang mendengar ini, mendengar pengalaman anda. 9 plus 65 9786 8464 9786 8464 itulah hotline untuk anda kirimkan voice note anda kepada kami Ria 897 FM. Dan kita ke voice note sekarang ini. Siapakah gerangan dan kisahnya? Silakan. Bulu Selangor ingin kongsikan satu cerita seram atau tidak itu terima kepada para pendengar lah untuk menilaikan cerita saya. Cerita saya ni di sebuah masjid di Sungai Buloh, di mana saya dan 3 orang rakan duduk lepak di hadapan masjid. Masjid tu dia ada pondok itu pondok-pondok untuk orang duduk rehat-rehat Okay, kami duduk di situ 4 orang termasuk saya. Pada mulanya pukul 1 pagi lebih terdengar ada satu bunyi datang daripada arah bilik wuduk tempat ambil wuduk, seperti ada orang mengambil wuduk. Tapi kami tengok memang tiada orang dan kami cek. Kami pergi, kami tengok air kolah tidak melempar. Jadi bila kami dah tahu ada bunyi seperti itu, kami pun duduklah di pondok tu semula dan kami lepak tengah lepak santai main handphone. Datang satu suara cakaran di tempat parking van jenazah. Jadi selepas kami dengar bunyi daripada van jenazah itu, kami masuk ke dalam masjid. Dan kami masuk ke dalam masjid itu bukannya lega hati, tapi menambahkan keseraman. Jadi saya pun balik rumah dengan kawan-kawan saya. Saya balik dengan 4 orang tu balik rumah saya dan saya ceritakan hal ini kepada abang saya. Abang saya dia jenis pandai berubat ketika dulu. Saya menceritakan hal ini, dia kata bunyi cakaran itu datangnya daripada dari jenis makhluk gula-gula. Dia mencakar guna giginya dari atas sampai ke bawah. Dan itulah kisah yang saya kata kemungkinan kisah yang tidak begitu seram ataupun seram itu adalah tertakluk kepada para pendengar Ria 897 FM. Jadi inilah pengalaman yang pertama saya ketika berada di dalam kawasan masjid berkenaan. Okey Casey, terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nomor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerangkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekarang hiburan.
Anda boleh hubungi saya di 669 ataupun kirimkan 669-11897 ataupun boleh kirimkan voice note anda macam tadi. Bagus kisahnya. Jelas, pengalaman yang jelas, yang ringkas, padat. Jadi terima kasih pada pengirim yang berkongsi melalui voice note awal tadi. Yang ini daripada siapa lagi ni sedang mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Casey dan saya Farhan Shah. Ini adalah WhatsApp pendengar setia MJ12 dari Taman Cempaka Blok 26 Tampoi Johor Bahru. Saya sedang mendengar bersama sahabat baik saya Yunus Razak dan Hafiz Shah sambil menunggu pendengar setia MJ12 berkongsi kisah-kisah yang lebih seram pada pagi ini. Terima kasih pada Farhan Shah yang berkongsi yang anda sedang mendengar sekarang ini. Ada juga yang lain saya terima ni. Yang ini berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Assalamualaikum KC. Hi. Hello. This is Abang DJ KC ke? I'm Jenny. Saya dari South Korea. I moved back to Singapore setahun lepas leaving Singapore lah. 12 tahun lalu saya tinggalkan Singapura. Saya belajar di salah satu sekolah menengah di sini dan dipendekkan cerita ni saya pergi ke hall satu pagi tu, saya ternampak ada seorang perempuan di dalam classroom saya, dan hall sekolah saya ni memandang ke arah classroom blok. Jadi saya nampak tu pertama kali saya ingatkan ia adalah baju putih yang digantung lah dekat classroom sebabnya dekat bilik kelas ni seringkali ada rakan-rakan yang gantung baju dekat tingkap bila mereka ada mungkin aktiviti-aktiviti luar darjah, mereka akan salin pada PE attire, aktiviti lasak untuk bersukan. Jadi baju sekolah tu akan digantung lah, mungkin baju sekolah warna putih digantung dekat tingkap. Jadi daripada hall tu saya nampak classroom ada benda putih ni, ingat tu baju lah. Jadi yang memeranjatkan bila saya tengok macam baju, tiba-tiba bila dia bergerak daripada satu sudut ke sudut yang lain, benda tu bergerak macam orang tengah berjalan, macam tu lah. Terus saya terperanjat, dia keluar daripada classroom, nampak ada susuk tubuh putih keluar daripada bilik darjah. Saya terperanjat pada waktu itu dan katanya yang ini satu pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Dululah 12 tahun ketika saya bersekolah di Singapura. Sekarang ini saya menetap di South Korea, duduk di sinilah dah lama. Terima kasih. Dan minta maaf kalau bahasa Melayu saya tidak baik sebab saya memang tidak fasih menaip dalam bahasa Melayu. Jadi terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman misteri dalam Misteri Jam 12. Okey, saudara, anda boleh hubungi saya sekarang di 669-11897. Silakan 669-11897 untuk berkongsi kisah. Pastikan suara anda biar jelas, kisahnya biar ringkas, jangan terlalu panjang dan saya akan jawab panggilan anda. 669-11897. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Boy, okey, kisah tentang apa ni, Boy? Silakan. Boy, panggilan dari mana, Boy? Silakan, Boy, kisahnya, silakan. Okay, saya ada ikut terminat pada lockdown ini. Saya ada terminat ikut dia pergi ke kubur Cina. Saya ada terlampak ada satu banyak ada makhluk-makhluk halus daripada Cina punya, ada dalam Melayu, ada sembahan, dia ada kasih makan untuk kerana Cina ini. Jadi dia punya cara diorang semua, diorang ada rasuk, ada benda-benda ganjil-ganjil macam misteri diorang lah. Diorang kasih macam mana diorang nak dapat untuk perjalanan macam wang ke apa ke, diorang ada minta. Jadi semua ini semua
perkara Cina ni tempat sembahan diorang lah. Jadi kalau macam kita Melayu pun tak ada mengena pasal ni. Tadi saya ada dapat tahu pada orang Cina kata ini tak ada gangguan. Jadi kalau ini mesti diorang kata diorang tak boleh kacau. Diorang kata dapatkan tengok aje, tapi dia tak ada kacau apa-apa. Jadi kalau misal masa abang tadi kata pasal Jesse kata pasal seorang nak ikut kejar. Itu bukan dia lapak ada satu orang Melayu tu dia punya hantu ikut dia. Jadi dia nak tarik tu benda tu, dia panggil dia balik. Dia tak nak kacau dia. Jadi dia orang tu lari, jadi dia kejar tu. Sebenarnya dia tak ganggu orang tu. Jadi dia nak tarik benda itu akan masukkan tempat dalam bottom Cina tu. Jadi sembahan orang semua macam gitu. Jadi saya pun tahu tentang pada Cina. Jadi saya tahu Cina, saya pun ada banyak kasih tahu pada saya. Terima kasih ya. Terima kasih pada anda ya. Terima kasih. Kembali. Jadi saudara silakan anda boleh hubungi saya 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Mungkin seorang lagi pemanggil yang terakhir sebelum saya akhiri MJ12 pada tengah malam ini. Hello Ria, selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Wan, okey Wan, silakan kisah tentang apa ni? Casey ni tak ada cerita pasal hantu pas. Tadi Casey cakap pasal budak perempuan tu balik kan? Yang habis dia terus balik. Kasih tips saya Casey ni. Silakan. Okey, ni arwah bapak saya cakap kalau balik tu kan, kita sebelum masuk rumah kita kena hentak kaki Casey dalam 3 kali. So kalau kita dah hentak kaki 3 kali kat luar rumah tu, masuk kaki kanan terus bisalam lah. Sebelum nak masuk bilik, kita nak kena pergi dapur dulu Casey. Cuci kaki kita dulu, relax dulu dalam 5 minit baru kita masuk nanti. Pasal apa kita kena hentak kaki Casey? Pasal kita jalan kat luar, kita tak tahu kita pijak tanah, kita pijak apa. Kadang-kadang benda ni terikut Casey. Ini yang saya belajar daripada arwah bapak saya lah. Sampai sekarang saya buat lah. So itu sajalah Casey. Terima kasih ya. Kembali. Baik. 669, ada lagi mungkin 3 minit lagi sebelum saya akhiri. 669-11897. Tu tadi abang tu kata berkongsi pengalaman yang dikongsi oleh bapanya. Hentak kaki sebelum masuk rumah. Tak tahulah bagaimana agaknya. Okey, pemanggil kita yang terakhir 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello. Baik, terputus talian Baiklah, pemanggil yang terakhir 669-11897. Hello, selamat pagi. Ya, apa Cik Mina? Ada apa Cik Mina? Tanya apa Cik Mina? Tak apa Cik Mina, saya tak nak tengok hantu pun Cik Mina ada kisah misteri, silakan Cik Mina.
Tak apa Cik Mina terima kasih selamat pagi Cik Mina. Saya balik bagus. Cik Mina dah sampai. Pendengar ya, saya undurkan diri. Ya. Dah lah dalam konti ni gelap tutup lampu. Saya balik dulu pun cantik lah. Dah pukul 2 pun. Jumpa anda esok. Jangan lupa hari Khamis malam Jumaat Misteri Jam 12 special di luar konti. Harus tonton dan dengar. Bye-bye.